Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. Li'anna al-khawatir al-ilahiyyah ta'ti minallahi ta'ala fahiya muwafiqah wa rubbama akhta'al mufti wal qalbu la yukhti'u wa hadha makhsusun bil qulubi tahirah innama yustaftah alimun wala ilma liman ghafala qalbuhu anillahi ta'ala. Satu kaedah besar. Kerana sesungguhnya lintasan-lintasan ketuhanan dipanggil khawatir ilahiyah. Dia khawatir mana benda yang datang terlintas dalam hati. Maka ada yang dibangsakan kepada ketuhanan, mana lintasan hati yang baik, ya, datang daripada Allah SWT, maka ianya muwafakat. Ia muwafaqah. Fahiya muwafiqatun ay lil haq, muwafakat dengan sebenar. Dan boleh jadi mufti itu tersalah. Ya, mufti dia fatwa, kadang-kadang dia mungkin tersilap. Dan hati yang suci itu tidak tersalah. Qalbi dengan syarat dia bersih, sentiasa dengan Tuhannya. Dia dapat ilham Rabbani. Bila ilham didapat, dia tak tersalah. Dan kalbi ini yang boleh memberi fatwa, ya. Dalam hadis disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbaka fa in aftakal nasu wa in aftauka. Ya, mana minta fatwa dengan hatimu. Ya, sekalipun manusia memberi fatwa kepadamu dan sekalipun mereka memberi fatwa kepadamu. Mana kita boleh fatwa berhati. Bila orang fatwa, dia kata saya punya hati ni fatwa macam ni lah. Kita tengok dia semayang pun tidak, boleh pakai tu. Dia orang yang fatwa, dia masuk dalam hadis tu, tengok tu, arif billah tu, yang qalbi dia tahir, ya. Mana hazan makhsus. Yang dikatakan hadis ni boleh fatwa, dia minta fatwa hati dia, dia duduk di fatwa, di murakabah kan. Ini orang yang qalbi dia makhsus bil qulubi tahirah. Ditentukan pada orang hati yang sudah suci, bersih, sentiasa murakabah dengan musyahadah dengan Tuhan. Itu antara tu. Antara kita sila lain masuk kan, macam-macam benda itu bukan-bukan masukkan, kata ni jawapan hati saya. Itu perasaan dia, bukan jawapan hati. Ya, kena faham tu. Cuba tengok tu. Dan boleh jadi mufti tersalah dia, ya, dan tidak tersalah kalbi. Dan hal ini khusus ada ni. Hal ini dipanggil haza makhsusun bil qulubi tahirah. Ini hal khusus dengan hati-hati yang suci. Mana hati yang telah bersih daripada aghyar dan akdar. Hati apa ni? Arif billah, para awliya. Dan sesungguhnya diminta fatwa kepada seorang alim, dan tiadalah ilmu bagi orang yang hatinya lalai. Ya, fatwa kita nak minta pada siapa tuan? Mufti. Yang menjalankan hukum ialah qadi. Qadi mana orang yang datangkan hukum. Mufti adalah orang berfatwa dalam usul fiqh kita. Ya. Kalau guru dipanggil irsyad ataupun taklim. Jangan silap. Dia kata tuan guru saya beri fatwa, orang tak ngaji usul fiqh. Alim macam mana pun guru dia tak boleh masuk darajat fatwa. Fatwa tu hak mufti. Ya, hukum tu hak qadi. Guru irsyad ataupun taklim, memberi petunjuk, memberi pengajaran, ya, memberi tausiah. Sekarang banyak orang kata tausiah kan. Jangan tahu dia siah pula kan kata. Ya, maknanya apa? Memberi pengajaran. Itu kategori diletakkan antara dalam Islam. Ya, jadi banyak kadang-kadang orang tersilap. Tuan guru saya beri fatwa, silap cakap. Kita tanya, tuan guru kau mufti ke? Tuan guru saya mufti. Okeylah, tak apa. Tuan saya bukan mufti. Mungkin kita fatwa. Fatwa itu maknanya orang yang memberi fatwa, dipanggil mufti, mana orang yang memberi fatwa, memfatwakan hukum. Itu keadaan dia. Jadi kita nak memberi fatwa, kita tanya pada orang, pada mufti, sebab dia orang alim, baru dia layak memberi
fatwa. Begitulah hati. Yang kita nak minta fatwa daripada qalbi yang batin, mesti hati dia orang yang arif, orang yang sentiasa mengingati Allah. Itu taraf dia. Kalau orang lalai tadi, sebab dia kata sini, ya, maknanya tiada ilmu bagi orang yang hatinya lah lalai daripada mengingati Allah Ta'ala. Badraf sufi dan lalai ke Tuhan jahil. Ya, draft ulama sufi, draft dia tinggi kan ni. Walaupun dia alim besar, ulama empat mazhab, dia lalai, jahil dia panggil. Wah, berat. Orang sufi mendraft dia tinggi. Ingat ke Tuhan itu alim, lupa ke Tuhan itu bukan orang alim. Takut ke Tuhan itu orang alim. Kalau tak takut Tuhan itu bukan alim. Ya. Bukan ulama. Itu ulau dalam semak. Al-Quran tunjuk tu. Ya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah ialah ulama. Mana ulama sifat dia takut. Maka dalam ayat ni ulama buat satu kaedah. Ya, man lam yakhshallah falaisa bi'alimin. Orang yang kalbi dia tak gerun dengan Tuhan tu bukan orang alim. Ya, sekadar ilmu, banyak orang berilmu. Ya, dia nak dalam tu sekali. Jalan dua, zahir wal batin, baru dipanggil alim sebenar. Tu. Dan itu kita zikir je sampai dapat ilmu laduni. Kalau zikir tak belajar, bukan ilmu laduni, itu ilmu dalam goni je. Ni ada lebay tarik je, tak payah belajar. Kepala otak dia macam itu lebay puaka ni. Banyak dia kena tipu dengan syaitan banyak. Ya. Dia bawa zikir, bawa tarekat, kan, tapi tak belajar. Jadi tu anak murid tak payah belajar zikir. Sebab apa? Kalau anak murid dia pandai, anak murid dia tahu dia betul-betul. Jadi dia membodohkan anak murid, tak payah belajar, zikir aja dia kata. Tanya tengok tu mana-mana masyayikh, guru-guru tarekat, 40 tarekat muktabarah, ulama besar pemegang tarekat, semua kitab dia ada kan. Dia karang kitab besar-besar. Apa tujuan dia karang? Tujuan dia jangan orang bawah tu babas. Lepas tu dia karang kitab supaya kita belajar, supaya kita jangan lari daripada ilmu. Tak ada ilmu gelap. Al-ilmu nur. Kalau jahil, al-jahlu zulmah. Ilmu nur cahaya, jahil itu gelap. Mana duduk dalam gelap ke dia dalam terang. Ya, ini banyak. Lepas tu kalau buka kitab Imam Ghazali Tanbihul Muqtarrin, ya, dia cerita satu-satu kumpulan semua ada tipu daya atas mereka. Ulama ada tempat dia tertipu, abid ada tempat dia tipu. Orang ni semua ada tu. Baru kena jaga tu. Ya, tempat-tempat jalan tertipu tu ada. Kalau dia tak berhati-hati memang terbabas. Ini dia antara dia. Ya. Jangan pergi fatwa sebagai hati kan. Nanti saya tengok hati saya, wah, macam dia wali betul. Ramai kan kedai kopi macam itu ketuk nunjuk ni kejap. Saya tengok hati saya, wah. Di hati siapa tu? Qalbu tahirah. Hati yang sudah bersih daripada aghyar. Hati yang tiap-tiap nafas dia dengan Tuhan kan. Ya, dan kalbi tak menghadap pada makhluk. Dan orang ni kalau Tuhan uji dia, apa kedana pun dia saja kan. Kalau lambat harta banyak pun dia tak hanyut. Awam jenis. Kita baru gaji turun dah, pusing dah. Anak dia ada makrifat, duit hilang 2 bulan teringat lagi. Duit hilang 1000, 2 bulan dia ingat kat mana. Itu kali makrifat, tu kali berlipat dia panggil. Aulia ni ada tak ada serupa dia bagi dia. Ada dia syukur, tak ada dia tu habis cerita. Ya. Ya, kalau menjaga sangkut pening kepala tu bukan wali tu, itu bentuk wali lagi. Ya, aulia tak ada lagi. Istiwa uzami wal madi minal. Sama je orang puji tak puji, sama bagi dia. Ya, sama je bagi dia hatta yastawa inna wal ghina wal faqir. Sama bagi dia kalbi dia. Kalau kaya tak apa, miskin tak apa, tak ada hal. Ya. Ni kalau miskin dia takut ni takut lembu, tak cukup makan, oh tu bukan wali lagi. Tu bentuk wali mungkin. Banyak ni kan dia tipu banyak akhir zaman ni. Sebab situ kata apa tu? Kata Syekh Wahab Asy-Sya'rani. Dia tu yang duduk taraf ni, qulubut tahirah. Wali besar kan, kutub Syekh Wahab Asy-Sya'rani kata apa? Akan datang akhir zaman berlambak yang mengaku nak jadi mursyid, berlambak. Tu dia pandang sana Syekh, sini Syekh. Ya, Syekh tapi dia ada bin belakang, Syekh bin Tan nama dia. Syekh Tan namanya, Syekh Tan. Banyak syaitan banyak. Ya, bila kata tak payah belajar tu memang syaitan ni. Ya. Ada pula tak payah sulu, ada juga dia nak syaban tak payah sulu, itu memang syaitan. Yang atur sulu apa tu? Kutubul aktab yang mengatur jalan sulu. Tiba-tiba kau orang bawah kata tak payah sulu zikir kepala otak macam ni, semua nak kena bapak ni. Dia kalau bahasa halus kena bapak tu, kalau bahasa halus kan kau macam ni bawang nak lawan wali besar tak. Yang susun tu para kutub, bukan kau lebay apa, lebay serat pinggang. Tunggu kita tengok ni angin kan ni. Kan tak dibelawan wali-wali kan. Kalau kau tak nak suluk sudah kau ada pemalas sudah tu kan. Pasti buat nak komen lah tak payah suluk dah ini. Oh macam-macam tadi.
Habislah tu. Tu selingan sikit. Ya. Habis. Kemudian dia kata Ka'anwar, ya, kanu radhiyallahu anhum la yadkhuluna fi syai'in binufusihim. Tengok tu. Walakin minallah billah. Orang ni yang katakan kalbi dia boleh beri fatwa. Ya. Makna dia tu dengan Allah, dari Allah. Wa innal masafata ba'udat bainal awliya'i was sahabah faju'ilatil karamatu ya jabran lima fatahum min kurbil mutaba'ati tammah. Adalah para awliya, mana para kekasih Allah, wali-wali Allah, yang mana makrifat dia dengan mukasyafah, bukan makrifat dia dengan dalil wal burhan. Kalau makrifat masih lagi dengan dalil burhan, sifat 20, itu fardu ain, semua kena selesai. Kau tak, dia tak boleh jalan dalam atas dan itu dah lepas. Itu lain-lain orang tauhid am, tauhid awam-awam, dia mengenal bil dalil wal burhan. Adapun kita ni semua dia mengenal bil mukasyafah. Pengenalan makrifat dengan kasyaf yang terbukakan kalbi dia dengan Allah. Sentiasa duduk dalam makam muraqabah wal musyahadah. Ni dipanggil para awliya tadi. Ingkarkan wali apa hukum? Wali mana ada wali-wali? Jawab dia pakat kafar, kafir, menongging orang tu. Siapa kata wali tak ada, kafir orang tu. Sebab nas Quran terpampang tu, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Inna awliya, sungguhnya segala wali-wali, terang ayat Quran, kekasih Allah, la khaufun alaihim, tak ada sebarang ketakutan dalam hati dia, walahum yahzanun, dia tak ada khazan, tak ada duka cita. Sebab apa? Qalbi dia bukan duduk alam duka cita. Alam duka cita mana? Alamil mulki ni, alam duit, alam makan, minum. Qalbi dia alamil malakut, alamil jabar, dia menghadap sedap dengan Tuhan ni. Sebab tu tak ada duka cita. Dalam syurga mana ada duka cita kan? Itu bukan syurga dah. Dalam syurga tak ada tension, boring kan. Maka syurga ada dua, akhirat satu maklum, atas dunia ni tu jannatul ma'rifah, yang disebut dalam suratul Rahman, waliman khafa maqam rabbih jannatan. Jannatun satu, jannatan tu tasniah, dua syurga. Syurga sana, syurga sini. Maka siapa masuk lain marifat yang khasah, dimasuk jannatul ma'rifah. Ni sifat dia tadi. Ni pakaian dia disebut di tuan pengarang. Ya. Artinya segala awliya Allah Ta'ala tu tiada melakukan sesuatu dengan hawa nafsu mereka. Nampak? Dia berjalan bukan dengan nafsu, dia berjalan dengan Tuhan, dia duduk dengan Tuhan, dia makan dengan Tuhan. Faham dia? Kan silap pula bahasa ni, kan kata Tuhan duduk sebelah dia, bukan. Ya, maksud dia apa? Dia ma'allah, dia ma'iyah. Dia Tuhan kata wallah ta'ala ma'akum wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah Ta'ala ma'iyah dengan kamu di mana saja. Sifat Allah Ta'ala ma'iyah. Adapun kita tak boleh ma'iyah dengan Tuhan. Tuhan ma'iyah dengan kita. Ya, bahkan Allah wala syai'an ma'a. Telah ada Ta'ala, tak ada satu serta dia. Tapi dia serta kita. Serta itu makna tu bukan serta hisiah, serta maknawiyah pada makna, iaitu kita serta dengan ilmunya, kita serta dengan iradahnya, kita serta dengan kudrahnya. Mana ada makhluk terlepas daripada iradat taksis iradat? Tak ada. Mana makhluk terlepas daripada taksir kudrat? Ada? Tak ada. Mana ada makhluk terlepas daripada inkishaf ilmu samak basar? Ada? Tak ada. Semua dalam tu. Itu maksud maknya ada. Dan benda ni nak dipandang sentiasa hidup ke dalam karbi, nur dia akan menerangkan lagi sinaran makrifat ni. Habis itu. Akan tetapi daripada Allah Subhanahu Taala dan dengan Allah ni dia orang ni. Dia bukan bergerak satu dengan apa? Binufusihim, dengan nafsu tak. Walakin minallah. Ya, mereka ni mana masuk semua billah dengan Allah. Mudkhala sirkin wa mukhraja sirkin. Tu ni. Dengan Allah, dan sungguhnya jarak antara para awliya dan para sahabat sangat jauh dan wali ni besar, tapi nak banding sahabat, sahabat lagi tinggi. Sebab tu Allah Ta'ala pilih sahabat menemankan Rasulullah SAW. Kalau kita pilih menemankan Nabi, menyusahkan Nabi, kena makan ni kerja. Makan, tidur, kerja, duit. Ni nak menemankan Nabi, tak layak. Ia menyusahkan Nabi dengan perangai kita. Analah orang lain Allah ni. Sebab dia orang ni pilihan atas pilihan, bukan sekadar awliya. Wali punya bandingan sahabat tak dibandingkan. Tinggi sahabat. Dan para sahabat sangat jauh nak banding. Lalu dijadikan karamah itu sebagai penampal kekurangan mereka. Sebab tu kita tengok ni satu jawapan. Kenapa banyak wali-wali keramat hebat-hebat? Kadang-kadang sahabat tak pernah nampak keramat. Dia wali tu penampal. Sebab sahabat terlampau hebat dia orang nak banding dengan wali. Jadi orang kata tuan tampal dia punya karamat-karamat para awliya tu nampak banyak.
Ya, satu jawapan. Dan satu jawapan lagi, sahabat berduduk bersama dengan Rasul SAW. Matahari dah terpancar, bulan pun tak berterang kan. Tapi kalau kita matahari bulan tak ada, pelita pun nampak terang kan. Sebab wali nampak terang, sebab zaman kita matahari dah tak ada, bulan dah tak ada. Matahari Rasulullah SAW misalan ni, bulan para sahabat dah tak ada, tinggallah bintang kecil-kecil, oh nampak terang lah kan. Rasulullah nur dia dan Syamsul Aqwan. Nabi dipanggil Syamsul Aqwan, matahari sekalian alam. Nur Nabi itu meliputi sekalian alam. Sebab tu di mana saja kita duduk nampak matahari kan. Itu di mana saja kita duduk kita ma'a Rasulullah SAW. Dan kita pun asal daripada nur Nabi SAW. Habis itu, lalu dijadikan karamat itu sebagai penampal kekurangan mereka untuk mendekati ikutan yang sempurna. Adalah rahsia dia atau nak berikan karamat pada para aulia. Tapi orang dapat ni adalah orang yang apa? Dia panggil qulubul tahirah, hati yang telah suci maknanya. Kemudian fa inna minan nasi man yakun ila wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lana ya Allah ma sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.